Miss World. Boleh tahan cantik juga aku ni. Tak salah nak cakap aku gemuk ke apa ke, yang penting confident. Awak. Wow. Cantik tak? Hello. Cantik tak? Cantik. Tapi cakap cantik ni nak pergi mana? Apa? Tak suka ke? Macam cantik. Mestilah saya suka. Terima kasih. Hefa yang ajar saya make up. Baguslah. Saya suka tengok awak kawan dengan orang positif. Tapi kalau boleh kan, lipstick tu jangan merah sangat. Kenapa? Sebab nanti takut saya geram tengok awak nanti. Kuat betul. Awak jangan risau, okey? Kalau depan awak, saya akan acuh-acuh cantik. Tak kisahlah orang nak kata saya gemuk ke apa ke. Yang penting depan awak, saya tetap cantik. Itulah, awak memang cantik pun. So, alang-alang dah lipstick merah tu. Make sikit. Miau. Itu dia tadi tentang sedutan drama yang sempat dikongsikan bersama dengan anda penonton. Tapi kalau kita cakap tentang seksi ini juga Sugita, ini yang nak dikongsikan daripada keratan akhbar ataupun yang banyak dikongsikan di media sosial sebelum-sebelum ini tentang Pierce Brosnan ni. Siapa yang kenal tentang Pierce Brosnan ni yang cukup popular ataupun sinonim dengan gelaran James Bond. Beliau berusia 70 tahun dan isterinya Kelly Shea Smith berusia 59 tahun yang sentiasa orang kata menunjukkan sikap romantis mereka berdua walaupun perubahan bentuk badan dan juga fizikal isterinya telah pun berubah. Kalau dulu orang kata isteri sangat-sangat hot lah ataupun cantik, namun beliau tidak mahu isterinya mengubah penampilan disebabkan untuk dirinya. Yang penting dia kata isterinya tetap romantik, sayang dan sihat. Dalamannya sangat seksi lah ya. Itu yang dikatakan dalam bahasa Inggeris through thick and thin. Okey, baik, kita bersama dengan 3 orang tetamu kita hari ini yang pasti mereka ada perkongsian mereka sendiri berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Afa Nikoji. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik, putih suci ya warna yang dipilih untuk hari Jumaat ini. Dan di sebelahnya kita bersama dengan yang tak lain tak bukannya cukup handsome, Encik Syaiful Bahri, perunding motivasi kita. Saya tadi dah puji dia, dah kata seksi, all in black hari ini ya. Daripada saya pilih kontra. Dan di hujung sana Fiza, kita bersama dengan Intan Nur Saina. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Saya suka girl power hari ini semua pakai pink. Kan? Dia warna tema wanita hari ini. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya ketiga-tiga panelis kita ini mempunyai latar belakang yang berbeza-beza dan juga pengalaman yang berbeza-beza. Ada yang dah pun mendirikan perkahwinan selama 18 tahun, ada yang 15 tahun dan ada yang tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Okey. Hari ini kami nak kongsikan dulu. Bila kita cakap tentang seksi, kadang-kadang penonton kata, apalah nak cerita tentang seksi-seksi ni. Ini tak payah nak cerita. Tetapi mungkin dalam konteks hubungan rumah tangga tu perlunya ada seksi tu. Walaupun seksi tu mungkin bukan disebut dari sudut fizikal sahaja. Seksi itu mungkin melalui perbuatan, seksi itu melalui percakapan, perhatian dan sebagainya. Tetapi Cik Saiful, kita bagian tengah dahulu. Apa yang perlu kita tahu, akur dan faham apa yang dimaksudkan sebagai seksi itu sebenarnya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fiza dan juga Cik Zugita. Bila dah lama tak bersiaran dia macam lain macam pula. Rasa nervous ke? Rasa sikit nervous. So nervous tu buat kata Sugita tadi nampak macam seksi. Seksi ya? Boleh nyanyi lagu I Sexy and I Know. Tapi kadang-kadang nervous tu bukan seksi. Seksa. Oh, seksa. Baik, alhamdulillah, satu soalan yang bagus. Sebenarnya perlu tak seseorang ataupun seseorang insan tersebut dia dipandang seksi dari sudut kacamata pasangannya? Bila saya sebut pasangan, merangkumilah suami ataupun isteri, sebab topik kita hari ini bukan kita menyurus kepada si isteri semata-mata yang perlu dipandang seksi di mata suami ataupun suami semata-mata untuk dipandang di mata isteri. Baik, takrif seksi itu sendiri kalau kita nak faham Cik Fiza dan juga Cik Sugita dan sahabat-sahabat yang ada di sebelah kiri kanan saya ini, takrif tersebut adalah terlalu subjektif.
So mungkin seksi di mata saya berbeza di sisi saudara saya Niko. Dan di sisi ataupun dari kacamata Puan Intan. So that means maksudnya kita tidak boleh meletakkan seksi tersebut sama rata. So bagi saya mungkin saya memandang pasangan saya lebih seksi seandainya apa? Seandainya seksi dia tu dari sudut bahasa body language yang dia guna pakai. Kan. Dan ada juga mungkin takrifan bagi beberapa individu lain yang mengatakan bahawa seksi itu adalah dari kacamata dia adalah fizikalnya. Kan. So contohlah fizikal. Kalau setengah pasangan dia tak suka tengok isteri dia slim macam Sugita dengan Fiza. Sebagai contoh. Dia suka yang besar. Kita tidak boleh menghukum bahawa individu tersebut memiliki tafsiran seksi yang salah. Itu salah. It's wrong. Baik, apa yang penting, apa yang utama dalam topik yang kita nak bincangkan hari ini, saya nak bawa sikit apa yang Nabi SAW katakan bahawa sebaik-baik pasangan itu adalah yang menyenangkan bila kamu melihat. Menyenangkan. Yes, menyenangkan. Kata kuncinya adalah menyenangkan. So menyenangkan itu boleh disamaertikan bahawa seksi di mata dan di hati pasangan. Okey, itu yang kita katakan tadi Sugi subjektif. Sebab yang menyenangkan itu berbeza-beza. Betul. Mata yang melihat itu juga berbeza-beza. Ya, okey. Sebelum kita ke Intan, saya nak bacakan komen daripada Farhan. Katanya perempuan lawa masa dia belum kahwin sahaja. Selepas sudah kahwin, terutamanya dah Siapa masuk Farhan. Umur 50-an dah jadi perempuan biasa. Apa maksud awak ya? Tak cantik seperti Siti Nurhaliza lagi katanya. Awak Farhan. Siapa? Okey, satu lagi komen daripada Alia Maisara. Okey, saya ada satu pantun untuk WHI. Anak kuda, anak merpati. Wanita hari ini selalu di hati. Untuk memikat hati pasangan, bukan sekadar seksi dari segi pakaian, cara bercakap juga harus seksi. Kata-kata lembut juga boleh memikat hati pasangan. Kalau hari-hari kata-kata kasar je keluar dari mulut, mana nak datangnya rasa kasih sayang? Pakaian seksi untuk pasangan perlu, kata-kata seksi dan lemah lembut juga perlu dalam sesebuah hubungan. Okey, baik, kita nak bertanya kepada Intan. Intan, sebelum saya nak bertanya lebih lanjut mengenai hubungan rumah tangga dan kaitan seksinya, awak sendiri sebagai seorang Intan, awak rasa seksi tak bila awak bangun pagi tengok dari cermin? Wow, I'm sexy and I know. Rasa seksi ke tak? Ada orang dia tengok muka dia senyum pun dia dah rasa seksi. Macam saya. Syok sendiri. Okey. Dia mungkin bukan seksi lah. Mungkin kita rasa yakin. Confident. Confident. Mungkin lebih kepada confident. So, apa sahaja saya rasa yang menampakkan, orang kata, menampilkan confident kita, keyakinan kita, automatically dia akan jadi seksi, dia akan jadi cantik, dia akan comel, mungkin macam tu. Okey. Okay. Baik. Dan sudah berkahwin sejak tahun 2008. Betul. Apa yang awak lihat di suami awak yang awak rasa sangat seksi padanya? Sehingga ke hari ini. Suami tengok. Seksi macam kita katalah menyenangkan. Ya, betul. Menyenangkan tu mungkin saya rasa yang tak berubah dari dulu sampai sekarang mungkin sikap dia. Benda yang orang kata dia sukar untuk kita. Orang kata ialah sikap yang menyenangkan kita lah. Yang tak menyenangkan tu mungkinlah kita tolak tepilah kan. Okey. Jadi yang daripada dulu sampai sekarang saya rasa dia tak berubah dari segi itulah. Alhamdulillah. Okey. Kita nak tanya soalan yang lebih kurang sama kepada Apa? Tetapi kita tak nak jawapan yang menyenangkan tu. Okey. Tadi ada yang Sugi dah bacakan komen tadi kan. Bila Sugi bacakan komen, ada yang mengatakan bahawa orang perempuan bila umur dia dah lebih berusia, dia akan berubah dari segi fizikalnya. Kadang-kadang bukan sebab usia, kadang-kadang disebabkan faktor-faktor lain. Seorang wanita ni memakai pelbagai topi, menjadi seorang isteri, bekerja juga, menguruskan anak-anak dan sebagainya. Dan kebiasaannya, bila kita bercakap tentang penampilan dalam hubungan rumah tangga, seksi dalam hubungan rumah tangga, masyarakat akan melihat pada wanita saja figurannya, isteri. Awak setuju ataupun tidak? Sebenarnya. Dia tarik nafas dulu. Okey. Sebenarnya setuju lah. Okey. Bagi saya macam throughout the year, sebab saya pun dah 18 tahun berkahwin. Yalah, mula-mula memanglah kita tengok isteri kita tu slim kan. Tetapi bila sedangkan lidah lagi tergigit, kita ni berkahwin 18 tahun, ada perubahan. Ada perubahan. Alhamdulillah, sampai ke sekarang ni, syukur Alhamdulillah, apabila saya mempelajari, mendalami ilmu agama ni, ikut sunnah Nabi ni,
So perubahan yang kalau berubah daripada segi fizikal isteri saya tu, bila kita ikut sunnah Nabi, kita sentiasa bercakap, sayang, you sentiasa look beautiful. Maknanya every day kita puji dia. Kita puji dia. Lepas tu kita bawa dia pergi groomkan diri dia. Jangan don't miss that, you know. From day one kita berkahwin sampai ke akhir hayat, kalau boleh kita maintain sebegitu. So alhamdulillah ia boleh membuatkan, bagi saya itu membuatkan isteri saya seksi every day. Okey, saya suka apa yang Afar katakan ini. Ini merupakan tanggungjawab kebersamaan. Bermaknanya kita nak melihat ataupun kita nak melengkapkan hubungan ataupun konteks rumah tangga ni, kita nak tengok yang sedap mata memandang selalu, yang menyenangkan selalu. Kita juga membantu pasangan kita untuk tampil lebih seksi sama-sama, saling lengkap melengkapi. Saya rasa ini bukan saja dalam konteks isteri, tapi juga suami. Macam tadi, kadang-kadang ada setengah orang merasakan bahawa okeylah, nanti kalau usia isterinya dah masuk 40-an ataupun 50-an, dah ada banyak perubahan-perubahan selepas melahirkan 3 orang anak, 4 orang anak, dengan keadaan yang sibuk dan sebagainya, tak sempat nak sayangi diri sendiri sebab kerana banyak meluangkan masa untuk menyayangi insan-insan lain. Kadang-kadang saya selalu baca di media sosial orang kata masa kahwin dulu macam Didi, lepas kahwin macam peti ais. Dia kata macam tu. Tetapi peti ais itulah sebenarnya yang di dalamnya tersimpan pelbagai isi-isi yang dijadikan sumber makanan, masakan kat rumah. Rujukan yang memang meluangkan masa untuk pasangan. Betul. Setuju ataupun tidak? Setengah pasangan merasakan bahawa apabila berlakunya perubahan, tidak lagi isu ini dipandang seksi dan sebagainya, mereka mula mencari yang sedap mata mereka memandang pula di luar. Setuju ataupun tidak? Dia tak semua lelaki yang sebegitulah. Tetapi kita kena ingat awal mulanya macam mana kita akad tu, janji kita tu. Kalau nak berkahwin ni sebenarnya, apa yang kata-kata kita tu kalau boleh kita gunakan sampailah ke akhir hayat bersama-sama. Dia kena macam tu. You have to be strong into whatever you dah berkata-kata tu, you kena betul-betul mean that. Maksudkan. Okey, saya nak sambung Pak Yan. Saya setuju dengan apa yang Saudara Afar katakan. Cuma saya nak tambah sikit je. Ini peringatan untuk Afar yang menghantar mesej tadi tu. You tengok kesan you hantar, so feedback dia kita orang kena menjawab ni. Faham tadi tu ke? Tak adalah, gurau je. Apa pun, sebenarnya bagi saya dia bukan melibatkan hanya satu pihak, tapi kedua pihak. So sometimes kita masyarakat hanya menceritakan tentang perubahan fizikal dari sudut luaran isteri saja, tapi tidak melihat juga perubahan fizikal sang suami. Kan? Setuju kan? Kan? So sometimes sebenarnya bukan saja seorang wanita saja yang perlu menjaga keseluruhan tersebut. Sebenarnya lelaki pun sebenarnya kena dan wajib untuk menjaga kecantikan ataupun kebersihan diri tersebut. Jangan sebelum berkahwin saja keluar berjumpa, dating dan sebagainya pakai perfume 1 botol. Tapi selepas berkahwin deodorant pun tak pakai. Sebab apa? Duduk dalam comfort zone because dah ada pasangan dan sebagainya. Mesti salah. Apa yang saya nak kaitkan di sini adalah Tuhan sukakan kecantikan dan kebersihan. Maka jadikanlah diri kita itu cantik dan bersih. Maintain. Kan? So memang tak dapat dinafikan bahawa saya agak kurang selesa seandainya cantik itu hanya diletakkan untuk dimaintainkan hanya pada perempuan saja. Saya tidak memangkan apa yang Fahan katakan tadi. Baguslah dia berani kan, berani. Tetapi bagi saya untuk lebih bersifat adil, kedua-duanya. Betul. Barulah si isteri pun sonok berjalan sebelah suami yang macam umur 18 tahun. Macam. Tapi 18 tahun tu 30 tahun lepas kan? 30 tahun. Dan suami pula sonok walaupun pada ketika itu bersama-sama dah usia emas, tetapi berjalan di sebelah isteri yang berusia 30 tahun. Dan kita nampaknya ingin tambahkan. Okey, saya setuju dengan dua-dua abang kita ni. Tapi kita fikir positif, kita fikir balik niat kita pada awal kahwin semua. Tapi bagi saya sendiri, manusia berubah. Manusia betul berubah. Dan kalau bukan dari kita pun, mungkin dari pengaruh-pengaruh luar. Sekarang kalau nak tengok orang lain, nak tengok perempuan lain, nak tengok lelaki lain, tak payah ketuk rumah. Dah dekat social media, semua kita dah nampak kan. Jadi bagi saya, macam kita sebagai pasangan, tak kisahlah suami atau isteri, kita jangan memandang remeh tentang pendapat pasangan kita. Ataupun komen. Kadang-kadang mungkin ada menyakitkan hati ke kan. Mungkin dia macam, kenapa pakai macam ni? Mungkin kan. Tapi dia sebenarnya dari sudut orang kata sedetail-detailnya sebenarnya kita kena ambil berat juga apa komen suami kita ataupun isteri kita. Kadang-kadang mungkin dia kadang-kadang lelaki ni saya faham dia nak cakap kepada isteri tu sangat
sukar. Perempuan complicated kan. Sensitif kan. Bila cakap tu kadang-kadang kita takut kecil hati ke apa. Mungkin dia nak komen tapi dengan yang sangat halus. Mungkin kenapa awak pakai baju macam ni? Ataupun mungkin suami saya kan. Macam baju kelawar tu boleh tukar. Baju macam tu contohnya. Tapi kita ni kadang-kadang perempuan, tak apalah kita selesa macam ni. Tapi kita tak perasan benda tu sebenarnya sangat penting untuk kita ambil berat. Supaya kita macam, mungkin sebab kita tak tahu apa yang dia tengok di luar, apa yang dia tengok di social media dan sebagainya. Bukan kita nak berlumba-lumba atau bersaing dengan orang luar kan, tetapi sekurang-kurangnya kita jangan membuka ruang untuk mereka bagi orang kata perbezaan ataupun macam isteri aku macam tu. Kenapa isteri aku tak macam ni? Macam tu. Kita jangan bagi ruang benda tu. Sebab saya pernah ada di dalam fasa macam tu. Masa saya lahirkan anak kedua. Memang kita sebenarnya tak ada masa. Tak ada masa nak tengok cermin pun. Kita macam sibuk sangat dengan segala benda kan. Sampailah satu hari saya tertengok cermin. Cermin dah tak tahu kat mana sebenarnya. Tertengok. Rasa macam, kenapa saya macam ni? Kenapa wajah saya macam ni? Dengan yelah dah tak make up tu memang lagi lain kan muka dia. So saya kata kenapa saya biarkan diri saya sampai jadi macam ni, sampai kita tak ambil tahu kan. Tak perlu nak make up, tak perlu nak pakai baju berdiri sangat kat rumah, tapi sekurang-kurangnya kemas dan nampak cantik. Sebab apa? Itu akan bagi confidence dekat kita. Bagi saya ibu tu tunjang kebahagiaan kat family. Baik. Itu dikatakan tanggungjawab bersama lah kan Fiza. Dan ini yang tadi saya baca juga semalam banyak dekat media sosial. Ada ramai juga yang mengatakan bahawa suami dia orang ni suka tegur tentang baju kelawar ni. Nanti isu kata abang yang dah koyak ni lah yang sedap dia pakai bang. Saya ni dah lama ada kenangan lama dan sebagainya. Dan kadang-kadang seorang wanita juga dalam kesibukan menguruskan rumah tangga, dia terlupa untuk menyayangi diri mereka sendiri. Kadang-kadang dia sibuk untuk menjadi ibu, dia terlupa juga untuk menjadi isteri. Jadi ini yang kita nak bincangkan lagi selepas ini tentang seksi dalam konteks kekeluargaan dan juga pasangan ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Bagi pendapat saya memang perlulah. Sebab itu satu satu keperluan dan itu menampakkan seorang lelaki kalau tengok isteri bersiap, cantik di rumah, itu lebih bahagialah rasa. Kalau daripada persiapan tu tak perlu sampai seksi sangat. Cukup kemas, bersih, orang kata ada make up sikit-sikit. Okey dah tu sebenarnya. Kalau untuk pasangan bolehlah, pasal daripada kita buat cantik untuk orang lain, baik kita buat untuk partner kita kan. Sebab kita kalau kita kahwin, baik kita nak pikat suami kita sendiri, pasangan kita sendiri. Buat untuk apa kita cantik untuk orang lain, sebab kita dah ada pasangan kita sendiri kan. Actually perlu. Because sekarang kalau kita cuma hanya keluar je nak pakai seksi-seksi, nak pakai lawa, itu tak boleh lah. Pasal kita nak kekalkan kita punya hubungan dengan suami isteri, kita kena tunjuk pengambilan kita yang selesa untuk orang melihat lah. Lelaki pun perlu sebenarnya. Tapi tak perlulah orang kata nak make up kan. Cuma orang kata kalau duduk kat rumah janganlah sampai pakai baju singlet, seluar pendek aja. Jadi makna kemas lah. Duduk rumah pun kemas. Isteri pun nak tengok suami dia kemas sebenarnya. Seperti itu juga kalau suami nak tengok isteri dia cantik, kemas. Dah cukup dah okey tu. Untuk saya perlu lah. At least macam nampak dia kemas. Tak semestinya dia kena handsome ke apa, janji nampak kemas. Sebab orang kata nanti macam kita tak jaga lelaki pula. Kena juga, tapi setahu saya memang lelaki ni kadang-kadang kat rumah dia malas mau siap jadi handsome, baru keluar baru pakai. Tapi sebetulnya kita kena juga pakai handsome untuk isteri. Bukan saja untuk luar tapi untuk isteri juga. Dia asalkan jangan terlalu nampak masai atau selekeh sangatlah. Nampak bersih, wangi tu sudah cukup. Nampak bersih, wangi cukup. Wow, okey. Tapi kita nak bertanya kepada Encik Saiful, daripada apa yang anda bertiga kongsikan tadi sebentar tadi. Ketiga-tiga anda berkata yang penting untuk dua-dua, suami dan isteri, mengambil inisiatif itu untuk tampil seksi daripada luaran dan juga dalaman. Dan saya suka apa yang Afa kongsikan tadi berkaitan dengan grooming. Grooming tu penting, Encik Saiful. Ya? Tak kisahlah grooming daripada luaran ataupun dalam. Kalau kita rasa kita ni tak betul sangat, mungkin ada anger management yang pasangan kita rasa tak seksi, kita harus perbetulkan. Itu juga grooming. Kalau rambut selekeh, kena potong. Itu juga grooming. Dan betapa pentingnya grooming ini, Cik Saiful, dalam sesebuah rumah tangga. Ya, terima kasih. Macam yang saya katakan tadi, Cik Sugita.
kalaulah Tuhan tu sendiri yang menciptakan manusia itu sukakan kepada kecantikan dan kebersihan, mana mungkin seorang manusia mengabaikan dua aspek tersebut, cantik dan bersih. Therefore, grooming itu sangat penting sebenarnya. Dia salah satu di antara watak untuk mencerminkan individu tersebut. Sama ada individu tersebut seorang yang kemas, macam sahabat kita bagi komen tadi kan, suami saya mestilah nampak kemas kan. Kalau tak ni tak pandai jaga lelaki pula katanya kan. Kan. So yes, bila sebut tentang grooming, benda adalah aspek yang bagi saya sangat penting. Yang utamanya adalah mencari ilmu tersebut. So ramai di antara pasangan kita, dia nak cantik, dia nak nampak menarik, nampak seksi di hati ataupun di pandangan pasangan, tetapi knowledge ataupun ilmu untuk mencantikkan diri itu tak ada. Jadi dia kena balik kepada asas ataupun dasar yang utama, iaitu jangan malu untuk cari ilmu. So bila faham tentang warna apa yang sesuai dengan dia, apa yang biasanya lelaki suka, apa yang biasanya wanita suka, apa yang lelaki tak suka, apa yang wanita tak suka, itu semua ilmu. Jadi grooming itu adalah bermula Cik Sugita daripada ilmu. So seseorang itu harus dan mencari, mendapatkan sebanyak yang mungkin tentang ilmu. Minta maaf lah, sometimes isteri nak berkarya tentang solekan, dan suami tengok, ush, ini opera mana pula ni kan. So berarti karya dia dalam menghasilkan solekan tersebut tanpa ilmu, dia akan mendatangkan kemudaratan kepada perhubungan tersebut. Macam yang saya kata awal tadi, yang paling utama seksi itu adalah menyenangkan. So bila seseorang itu memandang pasangannya dia sesuatu yang menyenangkan dan tidak mendatangkan gusar ataupun susah hati. Okey. Saya nak baca komen daripada penonton, daripada Afina Liana. Katanya, isteri tak cantik lagi. Pada saya suami tak pernah puji tak cantik. Sentiasa cantik walaupun umur dah nak masuk 52. Alhamdulillah. Bulan 7 ni suami siap cakap dengan anak-anak, ibu kamu cantik walaupun dah tua. Alhamdulillah, pujian itu. Cantik dan juga seksi ini mungkin satu konotasi yang berbeza. Kita bercakap tentang seksi ni kebiasaannya, rata-rata penonton ataupun kita akan berpendapat bahawa seksi dalam hubungan rumah tangga, seksi dalam konteks pasangan ni, kita selalu membayangkan tentang mungkin hubungan intimasi antara pasangan dan sebagainya. Tetapi di awal tadi kita dah sentuh bahawa seksi ni subjektif. Kadang-kadang masakan sesekali suami bangun pagi, isteri tengok dah ada sarapan, seksi. Kadang-kadang puji-pujian yang diberikan, seksi. Mungkin perkara-perkara yang dilakukan dalam konteks hubungan sesama itu juga seksi, kerana seksi itu subjektif. Bagaimana sebenarnya ilmu itu juga penting untuk kita pasangan mentafsirkan seksi itu dalam konteks hubungan rumah tangga kita sendiri. Mungkin Cik Saiful nak jawab sikit dulu sebelum Intan dan juga Afwa jawab. Okey, apa yang penting adalah jangan takut untuk cuba lakukan praktis ataupun ilmu tersebut. Itu yang paling utama. Sometimes kita belajar, tapi kita takut untuk mencuba. Itu pun salah satu yang menyebabkan keyakinan diri individu tersebut dia jatuh. Baik, macam yang Cik Fizzah katakan tadi, betul. Persepsi masyarakat bila sebut saja tentang seksi, of course bila baca je tajuk, saya baca dia, ish, lain macam tajuk ni esok ni bang, macam mana ni bang? Saya kata nanti dulu, tunggu sampai hari besok. Because seksi tersebut adalah terlalu subjektif. Tak sama dengan apa yang saya fikir, tak sama dengan saudara saya Afaf fikirkan dan juga Puan Intan fikirkan. Tak sama. So totally berbeza. Dan of course, bila kita nak sebut tentang perkara tersebut, dia yang paling utamalah Cik Sugita dan Cik Fizzah, seksi itu datangnya daripada dalaman. So dalaman yang membentuk aura yang positif. Itu yang paling utama. So bagaimana? Nanti dah saya simpulkan. Apa nak sambung sikit? Panjang dah cerita. Macam saya, of course lah, kita sentiasa lah, kita kena, selain daripada seksi, daripada mata kita pada isteri kita tu kan, kita pun kena juga dapat rasa feeling seksi itulah kan, daripada isteri kepada kita kan. And then selalunya kita kena sentiasa memberi pujian kepada isteri kita lah. Apa saja, you nampak cantik, you berpakaian cantik, you buat apa pun cantik. Terima kasih sayang. Terima kasih sayang. Kena always berterima kasih kepada dia. Sentiasa puji dia. From there nanti macam-macam, Yes. Macam-macam akan keluar. Itu untuk nak lamakan pernikahan kita tu lah. Dia lagi memanjangkan lagi hubungan tu. Bila adanya
kata-kata manis daripada seorang suami kepada isteri, baik kepada isteri kepada suami juga. Penghargaan. Dan Intan sendiri mungkin nak tambah kepada soalan seksi tadi. Bagi saya, kita cakap pasal seksi untuk pasangan. Perlukan seksi untuk pasangan kan? Bagi saya, kalau seksi ni ialah sesuatu yang, kalau kita tengok sesuatu yang seksi, apa kita rasa? Kita macam ada rasa rama-rama ada dalam kan? Ataupun macam mesti ada rasa kegembiraan, something like that. Tak kisahlah seksi macam mana pun. Jadi kalau seksi untuk pasangan, semestinya kita dah tahu sebenarnya pasangan kita suka benda yang macam mana. Apa sebenarnya kegemaran dia. Jadi benda tu kita pegang sampai bila-bila, dan kita mungkin akan tambahkan lagi kan. Mungkin kadang-kadang itu pentingnya komunikasi bagi saya. Kita berkomunikasi maknanya, you suka tak macam ni? Macam ni. Kita sentiasa upgrade sebenarnya dalam hubungan ni, betul tak Cik Saiful? Kita kena sentiasa upgrade. Jadi kita kena tahu apa dia. Apa yang kita dah ada tu jangan tinggalkan. Pegang habis-habis sampai ketua kan. Jadi sampailah orang kata upgrade apa yang, sebab kita tak tahu apa sahaja benda-benda baik yang akan kita nampak sepanjang hari kan. Jadi saya rasa macam itulah. Seksi tu yang penting sekali kalau untuk pasangan, bermakna kita kena tahu apa sebenarnya yang boleh mendetikkan kegembiraan pada hati dia. Baik. Dan bercakap mengenai komunikasi, saya pernah juga ada rakan saya yang luahan perasaan rakan saya lah, berkata yang dah cakap kat pasangan dia yang dia tak sukalah sesuatu pada pasangan, tapi pasangannya kata, saya memang macam ni, dari kecil saya macam ni, tidak mahu menukar terima seadanya ataupun boleh terima seadanya, tetapi macam yang dikongsikan Intan tadilah, ada serta-serta benda tu kita harus mengambil inisiatif, dan ilmu itu penting untuk kita menukarnya kan. Dan ada juga pasangan ataupun suami yang berfikiran, kalau nak suami isteri saya seksi ataupun tampil elok ke cantik dan sebagainya, perlukan banyak wang, duit banyak. Mungkin tak semestinya. Okey, Intan dah. Sekarang banyak benda-benda online yang murah-murah kan. I mean, yelah, kita benda-benda tu sebenarnya macam Cik Saiful cakap tadi, ilmu. Kalau ilmu tu tepat, kita tahu apa yang sesuai untuk diri kita, kita boleh cari sebenarnya dengan harga yang murah. Benda tu tak ada. Orang kata macam, okey, katakanlah nak jaga kecantikan, ada rawatan yang mahal, ada je yang murah, ada yang boleh DIY sendiri. Yang penting kita nak buat ke tak. Sebenarnya itu. Kita sendiri tu nak. Itu yang paling susah sebenarnya. Ini berbalik kepada apa Intan katakan tadi, kita mencari kelebihan dan juga kekurangan pasangan kita dalam konteks komunikasi itu. Kita nak berbalik kepada topik kita. Perlukah seksi untuk pasangan? Saya nak tambah, adakah seksi itu juga boleh menjamin kebahagiaan? Kerana sejak kebelakangan ini banyak juga yang telah pun kita baca di media sosial. Ada pasangan yang berusaha bersungguh-sungguh seksi untuk pasangan, melakukan yang terbaik untuk pasangan, tetapi kecurangan itu tetap boleh berlaku dan sebagainya. Adakah perlu dan penting dan benarkah seksi itu boleh menghalang pada kecurangan dan menjanjikan kebahagiaan? Saya dah agak bila Cik Fiza kalau tanya soalan. Kan? Silakan Cik Saiful. Okey, baik, terima kasih. Soalan yang bagus. Adakah seksi itu menjamin bahawa hubungan tersebut akan berpanjangan ataupun sebaliknya? Baik, saya patah balik kepada sifat ataupun fitrah manusia. Usaha untuk menjadikan kita seksi ataupun sedap mata memandang pasangan itu merupakan satu usaha yang baik. Tapi usaha kena ada. Ya, usaha kena ada. Apa-apa pun kita kena faham dan kita kena tahu bahawa hati pasangan itu bukan milik kita. So anytime Tuhan nak bolak-balikkan dia, pusingkan dan bagaimanapun. Tetapi mudah-mudahan mungkin 1 daripada 1000 yang bila mana pasangan dia dah buat yang terbaik, dah cantik, dah everything semua. So hati dia berubah, maka something wrong. So itu yang saya katakan tadi, kena check balik. So sometimes niat untuk kita mencantikkan diri kita tersebut bukan untuk pasangan. So dia tak sampai dekat pasangan, dia punya vibration itu. So therefore, apa yang saya nak pesan dekat sini adalah, topik kita hari ini adalah seksi itu mencantikkan pandangan, menyenangkan hati, betul? So bagaimana mata pasangan kita untuk melihat benda tersebut? Dia bermula daripada fikiran. So fikiran yang mentafsirkan, isteri aku nampak macam cantik, aku suka macam ni, kan? So baik, daripada fikiran tersebut sebenarnya kita deep dalamkan sedikit bagaimana seseorang tersebut untuk fikiran tu membuahkan ataupun menghasilkan tindakan tersebut. Tak lain dan tak bukan, Cik Fiza, Cik Sukita, dia bermula daripada hati seseorang tersebut. So of course, bila hati seseorang tersebut diperbaiki dan diperelokkan dengan nawaitunya memang kerana ikhlas untuk pasangan, membahagiakan pasangan, dan pada masa yang sama adalah untuk, ingat bila kita memberi satu pandangan yang baik kepada pasangan kita, seksi di mata pasangan kita, itu pahala. So therefore, dekat situlah mungkin ada ruang dan ganjaran yang Tuhan akan pelihara hati pasangan tersebut supaya nampak kita tu sentiasa seksi dan cantik. Why? Because hatinya betul, fikirannya betul,
maka terjemahan kepada fikiran tersebut tindakannya pun tepat. Maka seksilah dia di hati Wow, pasangan. saya suka. Kata kuncinya hati sebenarnya. Jadi Intan, perlukah seksi untuk pasangan? Ya ataupun tidak? Ya. Ya. Apa? Ya. Okey, baik. Rata-ratanya berkata ya harus seksi untuk pasangan, dan seperti yang kami dah kongsikan tadi, tafsiran seksi ini sangat-sangat subjektif. Terima kasih Encik Saiful. Saya suka tadi fikiran, hati dan terjemahan melalui mata. Mungkin boleh ulang sikit rumusan ringkas tadi. Apa menyenangkan mata? Menyenangkan mata, mententeramkan hati. So membersihkan hati. Hati sebagai magnet. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Hati sebagai magnet, sayang menarik sayang, benci menarik benci. Yang penting niat kita dalam hati supaya sampai kepada pasangan kita. Itu yang paling penting sekali. Dan sebenarnya mungkin dalam konteks seksi untuk pasangan ni bukan untuk pasangan yang baru menjadikan rumah tangga saja. Namun it applies ataupun ia terus perlu untuk pasangan yang walaupun dah mendirikan rumah tangga 20 ataupun 30 tahun lamanya. Semoga rasa kasih, sayang, cinta yang ada saat diijab kabulkan itu akan terus kekal hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita hari ini, kepada Afa, kepada Encik Saiful dan juga kepada Intan di atas perkongsian yang semoga dapat memberi banyak manfaat untuk kita penonton wanita hari ini. Ya, dan terima kasih juga kepada anda yang telah berkongsi komen-komen anda di Facebook. Nanti kalau sempat kita baca, tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Buat mata seksi.